Okey, Assalamualaikum sekali lagi dan selamat petang. Okey, hari ini cikgu cuma ingin ambil masa sedikit untuk bagi sedikit taklimat tentang kemasukan ke KB ya. Sedikit taklimat apa tu SKM supaya kamu faham. Kan yang tidak masuk tu nanti mereka akan tengok rakaman. Suara cikgu jelas lah? Yang lain boleh dengar? Boleh, Cikgu. Boleh cikgu, boleh. Okey. Jadi okey, apa yang akan berlaku nanti pada 7 April pada 7 April seramai 5 orang yang akan datang. Semua akan datang semua. Okey, tapi sekarang yang ada surat tawaran adalah Naim, ada kan Naim sini? Naim, Samrizan, Samrizan, Danish, Afiq, 5, Izzat. Okey. 5 orang ni kita gelar mereka tawaran pertama. Okey, Naim, Samrizan, Danish, Afiq, Izzat. Tidak pasti kalau ada di sini ya. Naim ada kan? Selain Ya juga daripada ada, itu, cikgu ada. okey, Ngam. Kamu sudah ada surat tawaran kan, Naim? Ada surat Ada tawaran? juga. Okey, Ngam. Ada. Okey. Selain daripada 5 ni, 15 orang yang lain akan dapat surat tawaran pada minggu hadapan. Okey, melalui KB lah, KB Sendakan. Okey, jadi jangan risau. Kan minggu depan kita akan hantar kamu punya surat tawaran lah melalui dalam grup. Okey. Dan semua akan datang pada 7 hari bulan. 7 hari bulan April. Semua akan datang pada 7 hari bulan April. Dan besok cikgu akan bagi list nama kamu beserta kamu punya pilihan asrama atau tidak. Tapi cikgu beritahu awal-awal yang Sendakan memang susah sedikit mau terima asrama. Okay? Tapi boleh mohon, tidak masalah. Boleh mohon, boleh apply. Tapi kalau yang di luar daerah tu kita akan utamakan. Telupit ke, Tongot ke, Ranau. Okay? Kalau Ranau tu kita akan utamakan lah. Memang senang lah dia akan dapat akan dapat asrama. Okay? Apa? Okay, jadi 7 April tu apa yang kamu akan bawa, nanti kita akan bincang selepas ni, borang-borang dia. Okay, bayaran asrama dengan bayaran tidak asrama berbeza. Okay, sebelum tu kamu tengok slide-nya. Kamu tengok slide. Okay, kejap. Boleh nampak slide ni? Boleh cikgu. Okay, kejap Okay, sebelum tu cikgu akan beri sedikit taklimat apa tu polis vocational ataupun SKM. Dan mungkin ada yang pernah tahu kan polis vocational tu apa. Dan mungkin juga ada yang tidak pernah nampak lah. Okay. Okay, ini boleh nampak sijil kemerahan Malaysia? Boleh nampak? Testing. Boleh nampak ni? Kami nampak taklimat kemasukan pelajar ke college vocational, bukan sijil kemahiran tu cikgu. Okey, baru nampak. Nampak ini nampak Okey, kejap. Cikgu try balik. Okey. Ya. Sijil kemerahan Malaysia nampak kan ini? Nampak, Cikgu. Nampak. Kita try kasih tidak follow lah halnya. Cikgu tidak boleh kasih full screen, harap kamu nampak lah. Okey. Macam cikgu katakan sebelum ni kepada semua orang, kamu bila masuk KB ni, kamu tidak akan dapat SPM. Okey, kamu tidak akan dapat SPM.
Setiap ada yang request masuk. Oke, cikgu mau jelaskan pada semua. Yang masuk KB ini kamu tidak akan dapat SPM. Oke, kamu hanya akan dapat SKM. Oke, apa itu SKM? Sijil Kemerahan Malaysia. Oke, apa itu Sijil Kemerahan Malaysia? Oke, mungkin ibu bapak kamu ada tanyaan, SKM ini diterima kah? Kan boleh ke apply kerja. Oke, SKM ini merupakan salah satu fungsi sijil daripada JPK. Oke, JPK ini apa? Jabatan Pembangunan Kemahiran. Oke, satu institusi kerajaan lah yang mengeluarkan sijil yang disahkan. Oke, persijilan ini ada 5 tahap. Oke, jadi cikgu tengok dalam WhatsApp tu ada yang sampai bilang tahap 8 lah, tahap berapa kan. Itu salah lah kan. Kita sampai tahap 5 sahaja. Oke, sijil kemahiran Malaysia tahap 1, 2, 3 dan bila dia boleh sambung kepada diploma, diploma kemahiran Malaysia tahap 4 dan diploma lanjutan kemahiran Malaysia tahap 5. Oke. Jadi cikgu ingin maklumkan awal-awal. Masuk SKM, masuk KB ni bukan kita mau sambung belajar. Okay? Siapa di sini yang mau target mau masuk universiti, kan? Belajar tinggi-tinggi. Okay? Bukan di sini tempat dia. Kan? Jadi harap kamu faham. Kan? Jadi nanti kamu bila masuk bilang mau jadi doktor tiba-tiba, memang kamu salah jalan sudah. Kan? Kalau kamu mau jadi dokter, jadi apakah, kamu sepatutnya stay di sekolah lama. Okay? Bila kamu masuk KB, kamu ada pengkhususan yang tertentu. Okay, kamu masuk kimpalan kan? Teknologi kimpalan fabrikasi logam. Maksud dia kamu keluar, kamu akan jadi welder. Jadi juru kimpal. Boleh tahukah apa itu juru kimpal? Hello. Ada boleh respon? Dah cikgu, dah tahu. Welder yang mengimpal menyambung besi tu. Nanti kita tengok gambar. Tahu. Welder. Jadi itulah yang kamu akan jadi. Okay, itulah kelebihan KB dan juga kelemahan dia. Okay. Jarang ada orang sebut pasal kelemahan, tapi cikgu terus terang kepada kamu. Okay. Kelebihan dia apa? Dia sangat khusus. Okay. Khusus. Kekurangan dia apa? Dia sangat khusus juga. Okay. Contoh, kamu bawa sijil kamu nih, pergi mau kerja di mana-mana. Selain daripada welder, dia tidak akan diterima. Boleh faham kah? Boleh cikgu. Kan? Tiba-tiba kamu bawa sijil kamu ni, kamu mau jadi mekanik, kamu mau jadi apa? Jadi apa ni? Macam electrician, apa bagian kerja kedai ke, dia tidak diterima. Okey, itu kekurangan dia. Kerana apa? Kerana kelebihan dia itu adalah untuk kerja welder. Okey. Jadi sebab SKM ni dia sangat khusus. Bila kamu keluar, kamu memang jadi welder, kamu punya jawatan. Kamu akan jadi. Jadi bukan untuk jadi mekanik kah, jadi apakah, bukan. Kamu jadi welder. Jadi dia sangat khusus. Jadi itu yang cikgu harapkan kamu faham. Bahawa bila kamu keluar, bila kamu ambil ni, dia ada risiko and reward. Okay? Dia ada risiko and reward. Reward dia apa? Kamu tahu sudah kamu akan jadi apa. Itulah kelebihan dia. Kan? Kamu tanya kawan-kawan kamu SPM sekarang, kamu tanya dorang, bila habis SPM dorang jadi apa? Satu orang pun tidak akan dapat jawab dia akan jadi apa. Tapi kalau kamu nih, bila orang tanya kamu jadi apa, kamu sudah tahu. Saya confirm jadi welder. Boleh tangkap kah? Boleh faham? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Okey. Kalau ada soalan bagi tahu. Jadi cikgu mengharapkan pelajar kita yang baru masuk ni semua ada minat. Okey. Result kamu sebelum ni cikgu dah berapa kisah. Kan, tapi yang penting minat. Bila minat, kita apa-apa pun boleh buat. Kan, macam mana kamu mau belajar kalau benda tu kamu nak minat? Kan? Macam mana mau welding ni, aku tak boleh kena panas ni. Kalau ada perasaan begini dalam diri kamu, tolong jangan masuk. Kan? Tolong jangan masuk. Kan? Jangan menyusahkan diri kamu, jangan menyusahkan pihak KB. Kan? Tolong jangan masuk. Kalau kamu merasa manja-manja, tidak boleh kena panas, tidak boleh pegang berat, kamu ngam sekolah harian, sekolah biasa, bukan sekolah kemahiran. Sekolah kemahiran kita kasar.
Kita kasar, bukanlah sampai cedera, tapi kita kasar. Kamu tengoklah kerja welder tuh. Adakah welder dalam aircon? Kan? Dia berpanas. Sebab dia sudah terlatih. Kan? Jadi kamu nih daripada yang form 4 nih sudah di-train, kan? Kamu di-train, kan? Di-train jadi kasar untuk kamu boleh buat kerja berat. Jadi jangan heran bila di KB pumping semua tuh lari berapa round itu perkara biasa. Kan? Tapi kita akan tengok juga, kita akan tengok kamu punya kemampuan. Kalau tiba-tiba ada asma, dah kita paksa lari kan. Maksudnya kita mau orang yang ada stamina. Dan bukan yang jadi pemalas, kena panas sedikit, panas sedikit terus mau pengsan, mau balik menangis. Itu kita tidak mau ada di KB. Kan? Itu kamu kerja di supermarket. Maksud dia kamu stay sekolah akademik lah, bukan di KB. KB kita mau yang lasak. Jadi cikgu harap yang masuk nih, ya ada berapa orang nih, kita target 20 orang. Oke, keluar akan jadi lasak. Oke, jadi welder. Oke, jadi kita ada tawarkan tahap 3. Oke, kamu tengok sini ya, sijil kemahiran Malaysia. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke, bila kamu udah masuk nih selama 2 tahun, hampir 2 tahun, kamu akan keluar, kamu akan dapat sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Oke, ada soalan nanti. Kalau saya mau sambung, boleh. Tapi terus terang, jangan dulu sambung, kerja dulu. Kan? Kerja dulu, sudah ada pengalaman, baru sambung diploma kemahiran Malaysia tahap 4. Sebab bila mau masuk diploma kemahiran Malaysia ni, mereka mau tengok experience kamu. Mereka mau tengok pengalaman. Jadi dapat SKM, kerja. Kan? Banyak kilang di Sandakan ni, kan? Di mana-mana pun ada kilang, mesti ada welding. Di mana ada besi, di situ ada timpalan. Oke, kamu boleh kerja dulu. Oke, selama 3 tahun, lepas tu baru sambunglah diploma. Oke, dan sampai tahap 5 lah. Kalau mau sambung belajar lah. Kalau masih minat belajar, sampai tahap 5. Tapi semua ke arah kimpalan lah. Bukan tiba-tiba tahap 5 ni kamu belajar elektrik sudah. Tidak. Semua tentang kimpalan. Setakat ni okey? Boleh ya? Okey, Cikgu cikgu, tanya, okey. memang minimum 3 tahun bekerja untuk sambung diploma ke? Dia tidak juga tidak juga mesti 3 tahun, tapi kalau 3 tahun tu sudah cantik, memang akan diterima. Boleh puan? Okey, faham. Okey, faham. Dia bukan juga dikata minimum 3 tahun, cuma paling cantik kalau 3 tahun tu memang confirm diterima. Tapi bila ada baru 3 bulan, dia sedikit susahlah. Kalau ada kuota baru diambil. Kalau tidak kuota tidak diambil lah. Okey. Jadi kamu mau ambil ni, kamu boleh ambil di ILP boleh ambil, kan? Ada di mana-mana institusi lah. Institusi yang kamu boleh cari nanti ya, di mana ada diploma ni. Sebab diploma, bila mau ambil diploma ni, diploma kemahiran Malaysia, kamu boleh ambil secara PPT. Itulah kenapa cikgu kata perlu ada pengalaman. Sebab menggunakan pengalaman terdahulu. Okay, jadi pengalaman terdahulu ni paling cantik 3 tahun. Bila setahun dia tidak strong. Kan setahun apa yang kamu belajar? Apa yang kamu dah kerja? Dia baru kerja sawit setahun, pengalaman projek ini. Dia tidak cukup untuk kamu dapatkan diploma. Jadi kalau 3 tahun tu dia sangat strong untuk kamu dapatlah. Okey, lepas tu okey. Okey, minta maaf dia tidak terang. Sebab saya tidak boleh paparkan full. Kalau full tidak akan nampak. Okay. Inilah macam mana kamu mendapat SKM. Selain daripada KB, okay, ada melalui latihan di institusi. Okay, KB lah. KB, ILP. Kan? Kalau community, kamu boleh pergi mana-mana institusi. Okay, ada juga melalui latihan berorientasikan industri. Okay, ini biasa di Semenanjung lah. Dan ketiga melalui pencapaian terdahulu. Inilah maksud saya. PPT. Okay. Ada kita punya kawan-kawan industri kan yang umur 40 tahun, orang pun boleh dapat SKM. Sekiranya mereka ada pengalaman industri, pengalaman welding. Okay. Tapi ada beberapa syarat lah, dia akan disuruh buat file kan, dan ada ujian tertentu baru mereka diberi SKM lah. Jadi kamu ni sebenarnya 20 orang pelajar kita yang akan masuk ni akan masuk melalui latihan di institusi yang diiktiraf, iaitu College Vocational lah. Untuk kias kita ni College Vocational Sandakan. Jadi ada yang mungkin tanya, SKM ni macam SPM kah? Diiktiraf kah? Ya, memang diiktiraf. Diiktiraf oleh industri di Malaysia. Persediaan kemahiran ni
menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang menarik standing dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik. Okay. Satu kamu kena ingat, kamu punya kekuatan bukan akademik. Okay. Siapa yang di sini yang ada 8A ke berapa band dia tinggi ke? Okay. Bukan saya tidak mau kamu kimpalan, tapi kalau kamu lebih minat akademik, lebih baik kamu stay sekolah harian. SMK ke, kan, masuk sekolah asrama penuh, itu lebih baik kalau kamu minat akademik. Okay. Tapi kalau kamu minat kemahiran, kerja-kerja hands-on, KV lah dia punya tempat. Di sinilah kamu punya tempat untuk kamu belajar. Okay, sebab bila di SKM, masa untuk kamu belajar akademik sangat kurang. Okay, mungkin seminggu tu mungkin 2-3 jam saja. Lebihnya tu kamu akan di bengkel. Kamu akan mewelding sehari-hari. Mewelding. Sampai kamu mahir selama 2 tahun. Okay, jadi bila kamu keluar, kamu memang, sebab itu kerja kamu. Kan itulah saya katakan awal-awal, mesti minat. Okay, kalau bila tidak minat, jangan masuk. Okay, bila tidak minat, tolong jangan masuk. Sebab kalau ini kamu satu kamu kena tahu, bila masuk KV dan SKM Kimpalan, kamu keluar jadi welder. Okay, kamu keluar jadi welder, bukan jadi kerja apa-apa. Jadi bila ada SKM, senanglah pergi mana-mana kilang ke, mana-mana industri ke, kamu akan diterima. Okay, kalau ada soalan, tolong tolong bagi tahu. Okay, ini saya akan lajukan. So ini termasuk semua program, saya akan fokus kepada Kimpalan. Okay, jadi sini. Okay. Jadi persediaan di KV. Jadi jangan heran. Kenapa pelancongan ada SBM? Apa tu SBM? Kenapa kami SKM saja? Okay, jangan heran. Kita ada 2 sijil. Satu sijil vokasional Malaysia plus SKM plus diploma. Ini khas untuk pelancongan. Tapi untuk kategori kamu hanya SKM saja. Okay, sijil Kemahiran Malaysia yang di bawah ni 2 tahun. Okay, 2 tahun. Jadi itulah saya beritahu awal, saya ulang lagi. Masuk SKM bukan tujuan untuk sambung belajar, kan? Bukan tujuan untuk sambung belajar, kita mau kerja. Okay, inilah contoh sijil dia. Okay, kamu ada sijil tahap 3. Okay, tahap 3 ni kira juru kimpal lah, kira welder lah, kan? Kira welder, kamu boleh kerja di mana area-area yang ada kimpalan. Okay, dan kamu juga akan dapat MPAK. Apa ni MPAK? MPAK ni satu subjek keputusan subjek-subjek tertentu. Okey, kamu boleh tengok di sini ada bahasa Inggeris, moral dan juga matematik. Jadi ini sajalah yang kamu belajar. Dan dia tidaklah sesusah macam SPM, dia senang sedikit, kan? Okey, ini cikgu akan lajukan, tidak perlu Ini SBM untuk pelajar pelancongan. Okey. Ini diploma untuk pelancongan. Nah, inilah kita punya program ada pelancongan, kimpalan, otomotif, elektrik. Jadi untuk kategori kamu ni, kamu kimpalan kan, kamu pilih kimpalan. Jadi kita akan fokus kepada kimpalan lah pada hari ini. Okey, ini MQA, ini pelancongan, cikgu akan lajukan. Kita tengok kepada, okey, inilah kamu SKM ditawarkan kepada lepasan tingkatan 3. Okey, menyediakan latihan kemahiran, okey, dan memperoleh kemahiran, dan juga pelajar yang tamat boleh memilih untuk meningkatkan kemahiran di peringkat yang lebih tinggi. Inilah kalau mau belajar, sambung di diploma. Tapi cikgu ulang lagi, cikgu tidak akan mempromosi untuk kamu semua belajar. Untuk SKM bagi saya, kamu untuk bekerja. Kita mau buat kamu persediaan untuk bekerja, bukan untuk belajar. Okey, inilah. Mungkin ada yang masih tidak tahu kan apa kimpalan ya. Okey, cuma dalam slide ini satu gambar saja. Okey, ini antara proses-proses welding lah. Okay. Welding pipe. Okay. Inilah kamu. Kamu akan hari-hari kamu begini. Hari-hari kamu akan bermain dengan api. Okay. Itulah kita mau pelajar, kita semua sihat. Okay. Semua sihat. Tidak masalah lengu-lengu ke apa. Kan? Siapa yang ada di sini dalam ni ada masalah tak boleh angkat berat. Kalau angkat berat macam mau pengsan, tolong jangan masuk KV. Kan? Kamu lebih baik kamu stay di sekolah lama. Okay. Ini sebab itu saya katakan tadi, masuk KV ni keras, kan? Bukanlah keras kita angkat simen, bukan, kan? Keras dia beginilah, kan? Keras dia kamu akan sentiasa berpeluh,
Sentiasa berpeluh sebab kita mau train kamu bekerja. Sebab nanti kerja kamu beginilah, kan? Kerja kamu begini. Jadi kalau kamu minat, memang sangat seronok lah, sangat seronok. Kelas 6 jam, kelas welding ni bukan macam di sekolah harian, 45 menit, setengah jam, tidak. Kelas kadang-kadang 5-6 jam. Okay? Untuk masa masuk KB ni, bagi yang belum tahu, masuk jam 7, balik jam 4. Okay? Rehat dalam 2 jam saja. Rehat dalam 2 jam. Jam 9 dan jam 1 lah. Okay? Yang lain tu kelas. Okay? Kelas dia lebih kepada bengkel. Okay? Bengkel inilah kita panggil bengkel. Kamu bekerja dalam bengkel, mau welding saja. Okay? Hari-hari welding. Mungkin kamu bilang, bosan lah 2 tahun welding kan? Tidak bosan sebab banyak larian. Okay? Banyak larian, banyak selain welding kamu akan belajar memotong guna oksi, guna mechanical, banyaklah kamu akan belajar. Pas welding kamu akan belajar inspection, kan ada kita punya puan dalam grup tu tanya tentang inspection semua, kamu akan belajar. Cuma kamu mau jadi inspektor di luar, ada perlukan sijil. Itu kita cerita belakang bila kamu sudah belajar lah. Jadi inilah antara dia punya latihan-latihan hari-hari. Jadi orang bilang ala bisa tegal biasa. Hari-hari begini, kamu kerja pun tidak masalah. Tutup mata pun boleh welding bila kamu kerja. Oke, apa yang kamu belajar? Inilah teknik simpanan arka, pemotongan bahan logam menggunakan mechanical, thermal, tentang keselamatan, kaidah dan prinsip pemeriksaan simpanan dan usahawan. Kita ada ajar juga jadi usahawan sebab kita punya target 70% adalah bekerja, 20% akan jadi usahawan lah, kan? Akan ada yang jadi bisnis sebab welding ni dia punya bisnis pun boleh tahan, kan? Buat grill rumah orang, buat pagar, kan kamu boleh bisnis lah. Oke, inilah peluang-peluang kerja dia. Oke, welder buat grill, inspektor. Oke, cuma inspektor ni cikgu terus terang ada perlu lesson lain, kan? Tapi bila kamu sudah ada di subjek sudah belajar di KB, ambil lesson lain, kamu sudah ada background. Banding orang luar ambil lesson tidak background, beza. Kamu ada background, kamu mudah untuk lulus lah. Okay? Mudah untuk lulus. Tapi orang luar yang tidak belajar mau ambil tu inspektor, orang susah melulus. Okay? Welder fitter, okay? Cara drawing macam mana mau drawing tentang pipe semua kamu akan belajar lah. Dan underwater welder. Ini pun sama. Okay? Bukanlah kamu keluar daripada 2 tahun ni kamu terus pergi laut, tidak. Ada lesson-lesson yang kamu perlu ambil lagi. Okay? Tapi kemahiran tu kamu sudah belajar dalam KB lah. Okey, yang lain ni sudah elektrik semua dan lain-lain. Ini fasiliti kita, bengkel simpanan, okey. Ini kita punya dewan, ada kita punya makmal komputer, sumber, bilik kaunseling. Okay, ini kita punya fasiliti lah. Asrama. Okey, mungkin ada yang bermasuk kan? Untuk asrama, untuk orang sendakan tidak digalakkan untuk tinggal asrama. Okay, tapi boleh mohon, tidak masalah, boleh mohon. Ada kekosongan, kita masukkan orang sendakan. Kita akan utamakan yang tinggal luar sendakan. Telupit, Tongot, Ranau, kalau ada Keke, Keningau kah, itu yang kita utamakan sebab orang jauh. Kan? Kecuali orang jauh nih yang Ranau kah apa, Telupit tidak mau tinggal asrama. Tidak paksaan. Kalau tidak mau masuk asrama, kita boleh bagi peluang kepada orang sendakan yang mau masuk. Okay? Jadi nanti besok Cikgu akan bagi senarai nama, tolong sahkan kamu masuk asrama kah tidak? Kan? Kamu masuk asrama atau tidak? Tapi sampai yang ada family disendakan dan rasa tidak beban, boleh tinggal dengan family ya. Orang yang bagi yang tinggal luar. Tapi bagi yang tinggal dekat-dekat nih, tinggal jauh, tinggal asrama lah. Kalau tinggal dekat, lebih baik stay di luar lah. Oke, mana? Oke, inilah kita punya pelajar-pelajar bekasan pelajar. Kita punya pelajar-pelajar dulu. Kamu ada peluang lah untuk kerja di oil and gas kan, di Labuan, di onshore, di offshore, Petronas, ada peluang dengan SKM kamu. Oke, yang lain-lain ini program lain lah. Itu saja. Ada soalan?
Ada soalan bagi yang ada dalam grup nih? Sebelum cikgu share tentang borang-borang. Mau paham lah kan? Berikan paham yang lain. Oke, ada yang tanya. Ya. Cikgu saya nak tanya. Ya, boleh. Pembelajaran dalam kelas tu yang untuk BM Moral dan Maths, kat situ nanti ada peperiksaan untuk subjek ni ke, atau memang apa tu SKM tahap 3 ni memang more kepada soalan praktikal, soalan-soalan untuk welding saja. Maksudnya dia orang tak perlu tumpu lah, sekadar ambil tahu je subjek BM Moral dengan Maths ni, atau akan ada peperiksaan di hujung selepas 2 tahun. Okey puan, ya. Betul, dia begini, bila pelajar dimasuki timpalan, kita ada bagi tambahan nilai yang BM, sejarah, moral, agama ni. Itu adalah sijil tambahan. Kita panggil MPAK. Okey, MPAK. Okay, ini sijil wajib lah untuk pelajar SKM. Tapi dia punya credibility tidak sama macam SPM. Okey. Dia cuma tambahan, sijil tambahan. Kita panggil MPAK, mata pelajaran kemahiran teras. Kalau saya tidak silap, maafkan saya. Tapi ini sijil wajib untuk pelajar SKM dan dia sebagai side backup kepada SKM. Sijil untuk SKM tu memang fully timpalan. Okay. Bila sebut SKM tahap 3, mereka akan buat file. Di dalam file tu adalah ujian-ujian, semua timpalan. Tiada apa? Tidak termasuk tidak terlibat akademik. BM semua tu tidak terlibat. Memang fully timpalan. Tentang amali, teori, dia punya apa ni? Dia punya pembentangan, semua dalam itulah, dalam SKM timpalan. Tapi specialnya pelajar kita ni, kita tambah dia punya sijil lagi MPAK, iaitu itulah BM tu sebagai backup. Kan sekarang industri ni dia mau ada pelajar mesti ambil BM kan, jadi lengkap lah. Kan kalau pelajar luar dia SKM saja, terpaksa dia wajib ambil SPM lagi. Menjawab soalan kah Puan Ezelina? Ya, menjawab. Cuma M4 ni dia gagal atau lulus tidak akan mempengaruhi pelajar tu ke mana ada tuju dia lah. Dia kata kalau dia memang nak pergi ke tempat yang tidak memerlukan BM atau Maths ni, dia tak akan mempengaruhi dia punya sijil SKM dia lah. Kecuali kalau dia nak pergi jurusan kerja yang memerlukan kelulusan M4 ni seorang ni lulus. Betul atau tidak? Ya Puan, betul. Exactly begitu. Dia tidak akan efek walaupun dia gagal tu BM ke apa kan, palis lah. Tapi saya rasa pelajar-pelajar kita ni tidak masalah ni setakat BM kan. Tapi kalau lah palis gagal tidak masalah, tidak akan efek tentang orang punya timpalan, orang punya SKM. Boleh Puan? Okey, saya faham. Okay, terima kasih. Jadi pelajar-pelajar kita kalau ada soalan boleh tanya. Di sini juga kita ada Cikgu Chong. Jadi mungkin kalau Cikgu Chong ada apa-apa mau tambah, boleh tambah. Dan juga kita punya pelajar-pelajar lain pun kalau ada soalan boleh tanya. Kalau terfikir ada makanan kah, mahal kah makanan, boleh tanya. Inilah peluang, itulah Cikgu bagi taklimat ni untuk kamu bertanya. Kan? Cikgu kalau boleh mau bercakap 5 minit saja. Yang lain tu biar kamu tanya sendiri. Okay, tentang borang senang cerita borang ni. Ada yang tanya kan, mau print semua kah, terlampau banyak kah? Ya, print semua. Tapi terus terang kalau cikgu lah, takkan muka surat pertama ni pun kamu mau print, kan? Kita kena bijak sedikit lah, kan? Ini takkan kamu mau print ni buku tawaran ni, print borang lah, kan? Ini takkan kamu mau print langkah-langkah ni, ini tak nak payah print pun apa? Ini print, kan? Jadi cikgu rasa ini pun cikgu nak perlu ajar lah, kan? Itulah cikgu mau pelajar-pelajar lain tolong bincang dengan ibu bapa. Mungkin kamu tidak idea kan? Apa yang boleh print bila ibu bapa baca, ibu bapa boleh mungkin akan lebih senang faham. Kan lebih senang faham. Okey, ini print. Ini adalah senarai semak. Checklist kita. Okey, profile. Ada yang tanya, di mana profile ni? Profile pun dalam sini. Okey. Salinan surat tawaran, okey ini. Okey. Macam saya katakan tadi, ada 5 orang saja yang ada surat tawaran sekarang. Okey, iaitu Naim, Syamrizan, Denish, Afiq, Izzat. Kan? Maafkan saya kalau ada tertinggal lah. Tapi bagi yang lain, jangan risau. Next week akan keluar surat tawaran kamu. Okay, jadi itulah
cikgu akan bagi kamu. Nanti kenapa cikgu perlu bagi kamu surat tawaran? Untuk kamu bawa ke sekolah asal. Okay? Sekolah kamu SMK tu. Kalau kamu tidak bawa surat tawaran tu, kamu tidak boleh minta surat berhenti sekolah. Kan? Sebab kita mau minta surat berhenti sekolah. Jadi macam mana mau minta surat berhenti sekolah? Ada bukti bahawa kamu diterima ke KV. Nanti kamu berjumpa guru besar SMK ke, cikgu, saya mau minta surat berhenti. Saya mau berhenti sebab dapat tawaran. Apa bukti dia? Tidak bukti, main cakap saja. Cikgu KV itu main cakap saja. Tidak boleh lah, kan? Jadi saya beritahu awal-awal, surat tawaran kita akan bagi next week. Kan? Paling lewat, kalau tidak arah melintang, Rabu atau Selasa kamu sudah dapat. Kan? Tapi kalau ada masalah daripada pengarah kami, ada sibuk, mungkin akan tertunda sampai Jumaat lah. Itu paling lewat saya beri janji. Okay. Lalu salinan pengenalan, murid, asal dan salinan. Mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa perlu bawa asal? Sebab kamu mendaftar ni, terus kamu masuk sekolah. Maksudnya kamu akan terus orientasi. Okay, datang terus orientasi. Bagi yang asrama, datang tinggal asrama terus. Kan? Jadi bawalah semua ni. Sijil lahir, asal dan salinan. Kan? Tapi itulah, kalau ada ibu bapa yang risau hilang, ibu bapa tidak boleh masuk college ya. Ibu bapa hantar di luar, di parking, tunggu di kereta. Kan? Lepas pendaftar, barulah kembalikan apa-apa borang ke barang ke, dan ibu bapa boleh balik lah. Kan? Kalau mau tunggu, kalau tidak mau tunggu, ibu bapa mau turunkan, lepas tu ibu bapa mau balik pun tidak masalah. Kan? Dan kita punya pendaftaran, kita buka lah 7 hari bulan tu pada mulai 8 pagi lah. Kan? 8 pagi. Dan saya ulang lagi, pembelajaran kita ni di KB lain sedikit lah, bukan macam sekolah harian, iaitu 7 pagi hingga 4 petang. Okay? Bawa juga selain pengenalan ibu bapa penjaga, kan? Penjaga asal dan salinan, kan? Itulah, mungkin kalau ibu bapa mau bawa IC dia, pelajar tolong bawa dulu IC, lepas tu kembalikan. Okay? Salinan keputusan, okay? Semua barang-barang ni, semua barang-barang ni ada dalam sini. Kalau tiada, tak payah bawa. Kan? Itu kita boleh atur pelan-pelan. Okay, profil murid, tolong isi. Okay, isilah mana-mana yang kamu boleh termampu isi. Tidak faham, boleh PM. Okay, status semua ni, semua ada di sini. Kan bangsa semua dan ini tidak payah print pun tidak apa ni. Kan ini cuma dia punya apa? Cuma dia punya annotation ke orang panggil, kan? Keterangan dia, apa dia punya kod-kod tu, boleh rujuk sini. Okey, ini kena print lah. Okey, berapa pengakuan pendapatan, hasil gaji ataupun ini berapa perakuan sekolah asal, kan? Kita isi follow saja ni. Okey, bagi pelajar-pelajar lain, follow saja apa yang ada di sini. Okey, ini surat aku janji, kan? Nama murid, okey, tolong isi. Okey, ini bagi ibu bapa yang sign. Jadi tolong jangan datang KB borang kosong. Kan nanti bukan ada masalah lah, tidak masalah, kita akan terima kamu, kita akan terima. Tapi kita akan menyusahkan ibu bapa kamu nanti. Kita akan terpaksa telepon ibu bapa untuk datang. Ibu bapa kena datang untuk sign, jadi akan menyusahkan mereka. Kita faham mereka pun kerja semua, kan. Jadi jangan susahkan ibu bapa, tolong isi awal-awal lah, kan. Jadi nanti kita terpaksa mengganggu ibu bapa kamu untuk telepon dan ibu bapa kamu terpaksa datang. Lebih-lebih lagi ibu bapa yang tinggal di Telupit tu, kan, kesian, kan, Telupit, ada yang di Ranau, kan, takkanlah dia mau datang pergi Sandakan. Okey, pendaftaran asrama. Okey, sekiranya ada pelajar yang memang niat mau belajar tinggal di asrama, tolong isilah awal-awal lah, tolong isi awal-awal ni. Sediakan awal-awal. Okey, ini. Ya, kalau ada soalan bagi tahu. Cikgu, kalau contohlah bahkan kan kita ada kerja khusus kah? Macam kerja lapangan macam tu. Ya, ada. Jadi macam kita boleh bawa ke handphone ke ataupun macam laptop? Boleh, tidak masalah, boleh. Okey itu je soalan saya. Okey, kasih. Okey, untuk makluman bila bawa handphone di asrama akan diambil oleh warden, tapi malam akan dibagilah. Adalah waktu prep dia, saya tidak silap jam mungkin dalam jam 8 hingga jam 10 begitu akan dibagi handphone untuk kamu buat tugasan apa. Kalau laptop tidak masalah. Cuma bila laptop kamu tidak serahkan kepada warden, dia akan ada potensi untuk hilang lah.
Kan kita tahu kita bukan semua kita ni rambut sama hitam. Ada yang mungkin yang rambut hitam tapi hati mungkin lain kan. Jadi apa-apa barang yang berharga tolong refer dengan warden. Tapi handphone dengan laptop bukan barang larangan. Tidak masalah untuk kamu bawa ke college. Cuma bila waktu belajar kita ada tempat simpanan, ada cikgu yang bertugas untuk simpan handphone kan. Jadi kamu simpan. Time balik boleh ambil. Ini untuk pelajar harian lah, pelajaran yang mungkin contohlah si Naim ni pelajar harian kan. Masuk jam 7, okey, 6.30 datang, simpan handphone. Lepas tu kelas lah, masuk sekolah. Jam 4 balik, ambil handphone. Begitulah hari-hari. Okay, pelajar asrama, warden yang tolong simpan. Malam baru ambil. Okay, kecuali ada emergency, contoh tengah hari. Mau telefon ibu ke apa, jumpa warden. Cikgu, saya mau pinjam handphone sekejap. Telefon ibu. Mau minta bank in duit. Tidak masalah. Itu boleh diatur. Okay, ini surat ibu bapa ya. Tolong isi awal-awal juga kan. Bila masuk asrama ni kadang-kadang kita ada mau pergi rombongan ke apakah kan, kita lawatan ke. Jadi ibu bapa kamu sudah ready untuk itu, untuk apa? Tidaklah kita ganggu kan. Kita ada pelajar 200 orang asrama. Takkanlah warden mau telepon 200 orang ibu bapa. Okay, puan, anak kamu ni kami membawa ke lawatan. Tidaklah begitu. Jadi surat ini sudah menyatakan ibu bapa kamu tu bersetuju. Kan? Okay, surat izin, okay. Ini isilah mana-mana barang yang termampu kamu. Kan ada yang tak faham boleh tanya. Dan satu kelebihan KV ni, setakat ini belum ada case bully. Kan? Case bully setakat ini. Jadi jangan risau kepada ibu apa yang ada di sini, kan? Jangan risau tentang bully, memang kami sangat strict. Tentang bully-bully ini memang sangat strict. Setakat ini belum ada lagi case bully. Kan insyaallah sampai bila-bila lah kita akan coba elakkan. Dan pelajar-pelajar yang memang ada potensi untuk membuli memang kita awal-awal buang sudah. Dan kita akan coba baiki dia. Kalau dia tidak boleh baiki juga, kita akan buang. Memang kita akan strict, sangat strict. Jadi saya rasa borang-borang sini tidak masalah, kan? Di sini, sebenarnya keperluan asrama ni, ini cuma cadangan daripada pihak KB. Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa. Cuma ada perkara yang wajib lah. Macam seluar slack hitam ni. Tiba-tiba bilang, Cikgu Fitri bilang tidak wajib ikut. Kamu pakai jeans. Ini memang kamu kena lah. Memang kamu kena denda. Ini wajib ikut lah kan. Seluar slack hitam. Baju Melayu ni, contoh tidak baju Melayu. Tidak apa. Tidak payah bawa. Baju Melayu ni untuk kita solat. Kan? Untuk solat di surau. Kita ada surau. Kain samping. Tiada. Tidak apalah. Tidak payah bawa. Kalau tiada. Kalau ada sampai 5 helai, 6 helai mau bawa. Tidak masalah. Tapi kamu lah yang macam akademi Fantasia kan, bawa beg besar. Jadi kamu sudah form 4 kan, 16 tahun, sudah besar orang bilang, kamu pandai-pandai lah pikir kan. Keluar track bottom. Kan? Kalau mau bawa satu helai boleh lah, satu helai. Tapi hari-hari lah kamu cuci. Kan kamu ada PJ. Kan ada PJ, ada apa, ada kadang-kadang petang ada jogging, cikgu ada buat program apa-apa. Kan satu helai saja. Lepas kotor, malam cuci kan. Jadi pandai-pandai kan. Kalau ada 5 bawa 5, ada 10 bawa 10 kalau mau kan. Tapi 3 ni memadai lah. Atau kotor masih ada 2 kotor ada 1 lagi. Cuci lah. Stocking hitam 3, ada lebih boleh bawa. Kalau kurang bawalah 1. Hari-hari cuci kan. Kain pelikat, baju koprat, baju t-shirt, baju tidur, kain selimut, ini semua bantal, bawalah. Ada mana yang perlu, bawa. Tidak perlu, tidak payah bawa lah. Ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Boleh baca lah. Saya tidak baca habis lah. Kalau ada yang rasa-rasa kurang faham, boleh PM nanti. Ataupun, PM lah. Dalam grup ataupun kalau segan, boleh PM personal. Itu sahaja setakat ini. Ada apa-apa soalan? Cikgu, apa ni bah? Contoh lah bahkan kalau macam hari biasa, kalau macam dari jam 7 pagi sampai jam 9 tu, kami pakai baju apa? Okey. Kalau subjek kamu hari itu memang bengkel saja, kamu akan pakai baju t-shirt lah. T-shirt dan jaket satu hari tu. Boleh, siapa ni Aqua Legend ni? Nama apa?
Denis cikgu, Denis. Oh, Sorry Dennis. cikgu. Oke. Nah, dapat apa? Oke, Dennis. Begini. Nanti hari pertama tuh kamu akan dapat jadwal, kan? Jadwal. Jadi contoh lah. Dennis tinggal luar kah? Tinggal asrama? Sedang-sedang. Dennis tinggal luar kah atau asrama? Tinggal luar cikgu. Oke, tinggal luar. Jadi tengok jadwal. Mungkin hari Selasa tuh. Hari Selasa tuh mungkin subjek akademik pagi. Nah, boleh pakai baju oranye, kan? Baju oranye. Kan hari-hari kita akan pakai baju oranye, cuma t-shirt dalam tuh kena bawa lah. Kan? Cuma jaket tuh kena bawa bila ada bengkel. Sebab kamu tidak akan boleh pakai baju uniform time welding. Kan? Jadi begini, ibarat dia hari-hari kamu akan pakai baju sekolah, tapi bila welding ada subjek bengkel, kamu buka pakai jaket. Boleh menjawab kah? Boleh cikgu. Okay. Lebih kurang begini, bagi yang kurang paham kan. Kalau murid sekolah, ini kebiasaannya, murid sekolah biasa SMK, pakai baju sekolah, dalam mereka dorang pakai singlet kan? Betul kah? Pakai singlet. Macam kamu dulu lah. Betul kah? Betul cikgu. Kan? Bila KB tidak. Pakai baju sekolah, dalam t-shirt round neck. Jadi bila di KB, contohlah pagi subjek BM, jam 7 hingga 8. 8 hingga 4, subjek welding. Okay, lepas subjek jadi pagi tu pakai baju oranye. Lepas tu pergi bengkel, buka baju. Kan buka baju pakai jaket. Jadi baju dalam tu sentiasa ada t-shirt. Okay, ada t-shirt. Tapi t-shirt tu tolong pakai yang t-shirt yang jangan yang ada gambar tengkorak, itu memang dilarang lah. Pakai t-shirt, ada t-shirt yang dijual di KB, koperasi, ataupun t-shirt yang bersesuaian. Yang paling bagus yang plain. Kalau hitam, biru, merah, tidak apa-apa gambar. Kalau baju jersey cikgu? Jersey pun boleh. Jersey, tapi tengoklah jangan yang terlampau jersey yang macam yang ketat-ketat, itu itu dilarang lah. Jersey yang biasa-biasa yang ada banyak plain itu tidak masalah. Jersey tidak masalah. Boleh pakailah, boleh pakai. Yang penting tidaklah yang terlampau fit. Sebab bila fit, bukan setakat orang pun tengok pelik, tapi kamu sendiri pun tidak selesa. Dia yang penting kamu selesa lah pakai. Okay. Mungkin kamu Cikgu macam mana hari Jumaat macam mana cikgu? Ya puan. Hari Jumaat untuk yang orang solat. Ya, waktu Jumaat itu macam mana? Maksudnya dalam, actually saya tak pernah masuk college vocational ni. Maksudnya dalam situ sampai Jumaat semua kat situ lah. Maksudnya anak-anak akan balik still pukul 4 juga. Ya, sebab untuk hari Jumaat mereka ada co-curriculum petang. Mereka ada co-curriculum. Jadi kelas sampai 7 hingga 11.30. Lepas tu mereka akan solat lah, solat tu kita akan lepaskan mereka lah. Mereka mau solat di luar kah? Ataupun mereka biasanya kita akan suruh orang solat di luar. Sebab untuk pelajar asrama mereka solat Jumaat di surau asrama, tidak dicampur. Jadi yang luar ni akan pelajar luar akan solat di luar. Ada beberapa masjid lah berdekatan dengan KB itu. Jam 2 mereka masuk balik untuk co-curriculum sampai jam 4. Di jam 4 juga balik puan. Ya, boleh puan. Faham. Curriculum tu masuk saya wajib hadir dan bentuk curriculum tu macam mana? Maksudnya perlu penyediaan baju, peralatan ke apa-apa ke? Sebab yelah kena bersedia untuk sediakan belikan barang mereka kan? Okey. Untuk curriculum pakaian t-shirt saja dengan seluar track. Seluar jogging tu, seluar track shirt, kasut sukan. Begitu saja puan, simple. Tidak masalah tu. Cuma barang-barang tu itulah saya terpulang dengan unit beruniform masing-masing. Macam untuk mereka ni sebulan awal ni mungkin tidak akan ada apa-apa barang yang penting lah. Tapi bila curriculum sudah aktif, contohlah mereka ada perkemahan, di situ mungkin ada barang-barang baru beli. Di situlah baru beli barang. Tapi untuk persediaan masuk ni tidak payah risau, tidak payah beli barang yang terlampau heavy. Nanti bila mereka sudah sebulan 2 begitu, curriculum sudah aktif kan. Sebab kalau curriculum minggu pertama kedua ni tidak aktif ni, mereka cuma perkenalkan diri kan, belum lagi aktif. Tapi sudah minggu ketiga keempat, di situlah baru ada barang-barang yang mungkin
ikut cikgu masing-masing puan. Sebab unit uniform kita ni ada pengakap, ada kaspa. Jadi mereka akan follow lah mereka punya kelab masing-masing. Ada inovasi semua, ada sukan permainan, bola dan macam-macam lagi lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Saya buka soalan mungkin dalam 10 minit kalau ada soalan. Ada sesi soal jawab. Kalau kasut cikgu, macam untuk apa nih? Dari jam 7 tuh sebelum masuk bengkel, pakai kasut apa? Okey. Untuk kasut tidak kita belajar ada dua situasi. Okey. Situasi pelajar pertama masuk KB mereka akan pakai kasut biasa, kasut sekolah. Kasut sekolah hitam biasa. Bila mereka masuk kelas akademik BM kah, mereka akan masuk pakai kasut itulah. Tapi bila pergi bengkel, mereka akan tukar kasut. Jadi kasut safety itu mereka simpan dalam bahai plastik, mereka bawa, taruh dalam beg. Okay. Itu situasi pertama. Ada juga situasi kedua, dari pagi sampai petang tuh mau pakai kasut safety. Itu pun boleh. Cuma yang penat kamu lah kan, takkan kamu masuk BM pun pakai kasut safety. Tapi tidak masalah, tidak kena larang, tidak masalah, kamu boleh bawa. Tapi yang berat kamu lah kasihan kan. Ke tandas pun pakai kasut safety, itu terpulang dengan kamu. Boleh Dennis? Boleh cikgu. Kalau untuk seluar cikgu? Okey, seluar okey. Sebelum tu cikgu sikit lupa. Kalau ada PJ pakai susukan. Jadi ada 3 kasut lah kamu pakai. Pakai kasut yang bersesuaian. Contohlah pagi-pagi tu PJ. Pakai dulu PJ. Pakai dulu kasut susukan kan, kasut sport. Jadi kasut safety tu simpan dalam bahai ataupun dalam beg. Jadi kalau masuk kelas BM, tukarlah kasut biasa. Jadi kita ada seorang pelajar tu lebih kurang dia ada 3 kasut. Tapi kebiasaannya pelajar kita ni malas. Kan? Dia akan pakai kasut sukan dengan kasut safety saja. Kasut sekolah dia orang tak pakai. So malas. Pagi-pagi pakai kasut sukan, kasut safety 7 hingga 4 pakai itu saja supaya senang, tak mau tukar-tukar. Tapi itu subjektif terpulang dengan kamu lah. Okey, seluar pula. Seluar pakai seluar slack kan, slack hitam. Seluar slack hitam. Itu tidak masalah. Pergi bengkel pun pakai itu, pergi akademik pun belajar BM pun pakai itu. Dan seluar track lah, seluar track. Kalau PJ pakai seluar track. Co-curriculum pakai seluar track. Okey, boleh? Boleh syarat ni? Boleh cikgu. Threshold tu adakah warna yang ditetapkan ke atau apa perkara saja? Yang seluar track puan? Ya. Oh, tidak puan. Dia bebas. Yang penting cuma untuk perempuan lah. Perempuan memang tidak boleh legging lah. Ada seluar-seluar yang ketat, tidak boleh. Dia kena longgar. Selain itu, lelaki tidak masalah. Tidak boleh seluar pendek tidak boleh lah. Yang penting panjang lah, panjang. Kalau yang kriterianya semua tu tidak. Yang penting seluar track panjang. Okey, alang-alang gini kan. Kita punya sesi ni saya rakam. Nanti saya akan post dalam grup. Okay. Tentang rambut pula. Rambut adalah 1-2. Okay, saya rasa pelajar ni pun faham. Untuk pelajar kita ni memang smart cut lah 1-2. Okay, selama 2 tahun memang punya rambut 1-2 lah. Di tengah tu 2, di tepi 1 lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Saya rasa semua saya sudah sentuh kan tentang tentang kantin kita punya makanan tidak masalah lah. Makanan kita pun ikut harga macam sekolah biasa. Okay. Tapi kalau pelajar asrama jangan risau. Pelajar asrama mereka ada makanan. Okay. Lebih kurang 5 kali ke sehari. Kan? Memang makan orang sangat cukup lah. Pagi, tengah hari, ada minum petang, makan malam, tengah malam pun ada makan. Tapi biasanya pelajar-pelajar kita ni, tahulah kan, mereka punya kerja ni berat, keras. Mereka akan cepat lapar. Jadi makanan asrama tu kadang-kadang tidak cukup. Jadi perlukan ada duit poket lah. Jadi kadang-kadang sudah makan di asrama, diorang makan di kantin. Itu persediaan lah kepada ibu bapa kan yang ada di asrama. Kadang-kadang diorang perlukan duit sedikit lah untuk makan. Tapi itu terpulang dengan diorang lah. Kalau diorang tahan, tak payah makan pun, makan di asrama pun sudah cukup sebenarnya. Tapi kebiasaannya pelajar kita yang di asrama ni, sudah makan tengah hari di asrama, mau welding dari petang, lapar. Pergi kantin. Nah, begitulah dia punya keadaan biasanya.
Okey, mungkin ada 3 minit lagi. Kalau ada kita akan berhenti jam 4. Kalau ada apa-apa soalan. Naim Kalau baju sukan tu KV ada sediakan kan untuk dibeli di koperasi kan cikgu? Ya, betul. KB ada sediakan baju t-shirt tu lah. Biasanya t-shirt tu kamu boleh pakai untuk welding kah, sukan kah, kan? Tidak masalah. Itu boleh beli di KB lah. Tapi tidaklah bilang wajib pakai itu saja. Kalau kamu ada baju lain pun boleh pakai, kan? Contoh kamu ada baju sukan lain, t-shirt sekolah lama kah, boleh pakai. Itu pun tidak masalah tuh. Kecuali kita ada sukan sekolah. Sukan sekolah kita wajib pakai baju t-shirt sukan sekolah lah, baju sukan sekolah. Ada lambang KB. Tapi kalau setakat sukan-sukan PJ, kan? Kamu ada PJ, kamu ada beruniform, kita tidaklah mesti baju KB, kan? Kamu boleh pakai baju apa-apa pun boleh. Yang penting bersesuaian. Jersey kah, itu boleh lah, kan? Okey, lebih kurang 3 minit. Ada apa-apa soalan? Naim kah? Okey, cikgu last. Ya, Puan. Saya tengok list tu, kosnya agak tinggi jugalah kalau diberi sekali langsam. Ada, maksudnya hari pendaftaran tu kena clear semua sekali ke atau boleh di partially untuk pembelian dan pembayaran? Okey, Puan. Bayaran tu tidak masalah untuk kita Uh, bayar yang mana penting dulu. Saya pun saya cek balik list tu. Kejap. Saya cek kejap list tu. Mana? Kejap. Kalau dalam grup tu yang atas-atas sekali. Okey. Saya jumpa. Last week kot. Okey, kejap. Saya share kejap. At least kalau tahu yang mana urgent kena bayar dulu ke. Okey, Itu boleh. yang kita dulukan. Okey, boleh nampak kan, Puan? Ya, saya nampak. Okey, biasanya mereka akan bayar yang penting sumbangan PIBG ni dulu. Okey, sumbangan PIBG ni mesti bayar dulu dan juga yang yuran ni lah, yuran RM12 ni. Yang lain-lain ni belakang pun tidak kisah, tapi belakang dia tidaklah sampai ikut berbulan, Puan. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu tidak masalah. Kan, tapi kebiasaannya satu ni dan sumbangan PIBG dan yuran share ni perlulah dibayar dahulu. Bagi yang lain-lain ni tidak apa. Contoh set buku tulis ni, kan? Set buku tulis ni belakang pun tidak apa, kan? Belakang pun tidak apa. Tapi mereka perlu beli juga di sini. Perlu beli ini sebab ini yang jual ni koperasi, Puan. Koperasi. Jadi mereka wajibkan beli di koperasi. Tidak mau belajar beli di luar. Koperasi lagi murah dan juga memang wajiblah beli di koperasi. Jadi yang lain-lain ini pun belakang pun boleh. Cuma usahakan 1 dan 2 dulu lah. Sumbangan PBG dan juga yuran. Dan share koperasi. Cuma itulah kalau baju koperat mereka tidak beli, dalam paksa seminggu 2 tu pakai baju sekolah lama dulu lah. Sehingga mereka dapat beli baju sekolah. Baju korporat ni yang warna orange tu Ya, Puan, betul. Cuma ini satu baju ni. Ini satu baju. Jadi kalau dia kalau dia satu baju, kesian juga pelajar kadang-kadang. Itu kami suruh beli 2 baju. Kebiasaannya. Jadi dia boleh tukar-tukar kan. Tapi kalau macam beli satu baju pun tidak masalah dulu, tidak masalah. Cuma dia terpaksa cuci hari-hari lah. Cuci hari-hari. Sebab yuran ni memang baju sukan sudah ada kan. Baju sukan, baju bengkel sudah ada. Baju bengkel ni t-shirt untuk pakai di bengkel. Okey, ada apa-apa lagi? Boleh tanya, Puan, kalau ada apa-apa lagi?
pelajar-pelajar kita juga boleh tanya kalau ada soalan. Saya yang banyak tanya, macam saya nak sekolah pula, anak-anak ni tak tanya pun. Itulah tu. Tapi baguslah Puan. Mungkin Puan tanya untuk mereka juga. Kalau tidak, saya seorang yang bercakap nih. Sebab pandemik ni kan saya faham ada beberapa anak-anak yang tak cukup kewangan, tak tahu pun sama hari ni KV mungkin cara pembelajaran tak sama dengan sekolah harian, baju pun berbeza. So mungkin bagi saya lah, macam baju sukan tu tak wajib untuk ni, beli dulu baju korporat 2, after raya nanti dah dapat duit raya nanti beli baju sukan pula. Macam itulah kot. Sebab baju sukan tu bulan puasa ni tak pakai kot untuk bersukan. Maybe safety shoe tu yang penting dulu. So kena beli safety shoe dululah. Itu yang wajib kot. Cuma safety shoe tu disarankan low cut atau medium cut? Okey, tentang yang saya jawab tentang yuran dulu Puan kan. Tentang yuran tu, okey betul Puan. Kita tidak tekan. Memang kita pun ramai kita punya pelajar tentang daripada keluarga BHOT. Jadi kita akan bagi dulu apa-apa yang penting. Kebiasaannya itulah saya kata PBG. Tapi sekiranya memang ada masalah kewangan kan, tidak masalah. Boleh bincang dengan guru kelas, boleh call saya. Kan kita bincang. Jadi saya akan bawa perkara ini kepada pentadbir. Kan, kepada pentadbir pengarah. Jadi mereka boleh hold mungkin sehingga ibu bapa tu dapat mampu lah. Jadi jangan risau pelajar di sini. Kalau ada masalah kewangan kan, jangan malu-malu, boleh PM cikgu, bagi tahu ada masalah, supaya cikgu boleh maklumkan kepada pentadbir. Kita boleh bantu mana yang boleh dulu kan, sehingga ibu bapa tu boleh tanggung lah kan. Betul juga kata Puan tu, mungkin bayar benda yang penting dulu lah. Memang kita pun buat begitu kan. Kalau ada yang tak mampu bayar dulu, sekarang kita hold, kira hutang lah, kira hutang, nanti pelan-pelan kita lengkapkan. Tentang yang kasus keselamatan tu, safety shoes, kita bebas Puan, kita tidak garis panduan lah. Kalau cuma terus terang, tolong jangan beli yang mahal-mahal, beli yang biasa-biasa saja kan. Kadang-kadang ada pelajar kita yang beli yang beratus-ratus kan, sayang kan. Sebab kita mau target yang pelajar ni belajar, kasut orang tu akan kotor tu, akan rosak sebab hari-hari pakai kan. Beli saya yang harga RM40 tu, ada di DIY kan kalau boleh. Sebab dan juga sekiranya saya maklumkan awal-awal ada family yang kurang mampu untuk beli kasut safety, tidak apa, pakai dulu kasut biasa untuk sementara. Sebab macam pelajar tahun lalu pun, 2 tahun lalu lah sebelum pandemik, sampai 2 bulan dorang tidak kasut safety, sampai 2 bulan. Sebab ada masalah, ada yang kewangan dan lain-lain. Jadi kita benarkan dulu dorang pakai kasut biasalah. Sebab 2 bulan tu mungkin belum lagi berat kerja dia. Jadi sudah sampai 4-5 bulan tu kita bukanlah paksa, kita usahakanlah. Kita bantu pelajar untuk cari yang murah-murah. Jadi jangan risau, jangan bilang hari pertama mesti pakai kasut safety, tidak. Kan hari pertama pakai kasut biasa saja, pakai kasut sekolah. Kan? Sebab cikgu di bengkel akan bantulah mana-mana yang perlu dulu. Okey, minggu depan perlu pakai jaket, jadi boleh beli jaket. Nah, begitulah, lebih kurang. Minggu pertama, minggu kedua enggak pakai jaket pun enggak apa. Kan nanti kita akan maklumkan, okey, minggu depan pakai jaket, jadi tolong beli. Nah, begitulah. Cuma sekarang ni bagi yang berkemampuan, kalau mau beli jaket bolehlah beli. Kan di Shopee saya tengok dalam RM40-50. Kalau di supermarket mahal sikit sampai 100 pun ada supermarket. Jadi saya sarankan beli di Shopee ataupun di pasar malam kah, pasar minggu kah. Ada yang jual RM10 tu, RM15 boleh pakai. Yang ada tulisan Cina pun enggak apa. Kan? Tidak paksaan mau beli yang mahal-mahal lah. Kalau yang murah tu lagi bagus. Sebab baju kamu kadang-kadang koyak kan. Koyak bukan apa, sebab selalu dipakai. Hari-hari welding, hari-hari terkena welding kan, kena api. Memang pakaian tu kadang-kadang 3 bulan pun hancur sudah. Jaket tu. Jadi janganlah beli mahal-mahal, beli yang murah-murah saja. Okey, ada soalan lain? Mungkin last lah kan, seminit last sebelum kita tutup. Okey, mungkin tambahan lah. Jangan risau ya, Puan Azalina dan kalau ada ibu bapa di sini, jangan risau tentang barang-barang.
Kan mungkin takut barang tidak cukup, jangan risau. Itu kita boleh belakang pun tidak masalah. Kan yang penting anak-anak kita punya pelajar nih datang dulu ke KB. 7 April tuh datang bawa dokumen. Pas bawa dokumen, orang sah sudah jadi pelajar, orang akan pelan-pelan lah akan ada barang yang orang perlukan. Biasanya begitulah kan. Tapi yang penting barang buku tuh pasti adalah kan, buku dan pensel, pen seperti itu biasa itu wajib lah sebagai seorang pelajar. Yang lain-lain tuh itu belakang. Dan biasanya kita tidak akan paksa. Kalau ada pelajar yang tidak mampu, kita suruh kongsi. Kan? Tidak beli screwdriver ke screw apakah, tidak ada beli. PPE kah, helmet kah, kita sediakan semua. Jadi biasanya kalau timpalan, pelajar tidak akan beli apa-apa. Pelajar akan beli untuk kasut keselamatan dan jaket saja. Yang lain tuh pihak KB akan tanggung lah. Oke, mungkin 1 menit. Kalau tidak apa-apa saya tutup di sini. Boleh Denis, Naim, Fadil kah kalau ada Boleh, apa-apa? cikgu. Fadil ada apa-apa? Iqmal, Boleh cikgu, boleh. Boleh, boleh ya? cikgu. Faham, sudah faham. Paham kan? Oke. Dia ada apa-apa masalah, boleh PM dalam grup. Oke. Cikgu bilang. Oke, dan last lah peringatan. Tolong datang pada 7 April lah kan. Dan lengkapkan borang-borang tuh datang 7 April. Pakai pakaian sekolah kamu yang lama. Oke, pakaian sekolah lama tidak muat, pakai kamu punya t-shirt baju sekolah lama. Baju sekolah lama tidak muat juga baju sukan, pakai apa-apa salah. Kan yang penting keluar sekolah pakai baju yang berkola. Yang penting kemas lah, bukan ada gambar tengkorak atau gambar apa-apa kah. Kan? Yang penting kemas. Kan yang senang cerita yang menunjukkan kamu seorang pelajar. Oke, rambut tolong kemaskan kan. Potong awal-awal. So, kalau tidak di KW kamu akan kena gunting. Oke. Jadi tolong gunting awal-awal dengan potongan 1-2. Oke, mungkin Cikgu Chong sebelum last, Cikgu Chong ada apa-apa? Oke, Cikgu Chong adalah kita punya guru kelas kedua. Saya guru kelas pertama. Oke, saya Cikgu Fitri guru kelas pertama dan Cikgu Chong adalah guru kelas kedua. Oke, saya serahkan kepada guru Cikgu Chong. Oke, selamat petang dan terima kasih Encik Fitri. Saya ada pensyarah kedua lah. Okey, kalau kita lihat di KV ini, jangan terkejut, kita ada bahagilah pensyarah-pensyarah di mana saya adalah pensyarah akademik lah dan Encik Fitri adalah pensyarah bengkel lah. Jadi istilah-istilah ini kami biasanya di guru panggil guru, tapi di KV ataupun college vocational kita panggil sebagai pensyarah lah. Jadi sebagai tugas sebagai pensyarah akademik, biasanya kami akan mengajar subjek empat lah, iaitu mata pelajaran akhiran. Untuk pengetahuan kamu, kalau kita pelajar empat ini, dia sama seperti sekolah berbeza lah. Kalau kita pergi lihat sukatan ataupun silibus sekolah biasa kan, dia kalau matematik, dia banyak topik dia. Tetapi dalam empat untuk KB ini, dia tidak akan sangat banyak lah. Dia hanya memilih subjek-subjek yang penting yang ada kaitan tentang timpalan lah. Jadi untuk pengetahuan kamu juga, dalam akademik ini, mungkin saya akan berjumpa kamu dalam seminggu mungkin 2 kali ataupun 3 kali. Tetapi dalam hands-on tu, Cikgu Fitri ataupun pensyarah Fitri, mungkin kamu akan selalu jumpa lah. Sebab di KV ini kita akademik ni dalam 30% saja. Tetapi hands-on tu dalam 70% lah. Jadi saya ingatkan kepada pelajar yang petua lah dalam kalangan kita di sini, sebab kami memang pilih yang terbaik lah untuk masuk ke KV ini sebab dia adalah terhad lah supaya seperti Encik Fitri katakan, kena ada peminat lah. Dan dia ada istilah menyesal. Menyesal saya datang sini itulah. Itu tidak boleh. Sebab ini khusus ini adalah ditawarkan kepada kamu dan kamu adalah terpilih lah. Jadi saya berharap pelajar ataupun pakar pelajar saya ini kita akan jumpa pada 7 April inilah. Dan biarlah semangat untuk belajar tentang ilmu kimpalan ini akan terus membaralah sehingga kamu selesailah. Itu sejak dari saya, Cikgu Chong. Terima kasih. Oke, thank you Cikgu Chong. Mungkin ada pelajar ataupun ibu bapa yang mau bertanya apa-apa pada Cikgu Chong tentang akademik.
Saya rasa mungkin akan datang lah kan, akan datang ada soalan apa-apa boleh tanya Cikgu Chong. Sebab saya dan Cikgu Chong ada dalam grup tu. Kami akan sebagai pensyarah kelas 1 dan pensyarah kelas kedua. Dan juga saya ingin maklumkan juga, ya, Apa nih cikgu? ya, boleh. Kejap. Untuk apa nih cikgu? Buku teks. Itu macam mana cikgu? Okey, untuk dari segi empat ni memang kami ada buku teks yang yang khususlah untuk pembelajaran kamu. Tetapi kami ada juga buku teks tu untuk dipinjamkan lah untuk pembelajaran kamu lah. Jadi tidak perlu risau lah. Maksudnya di sini KB ini sentiasa akan membantulah pelajar-pelajar. Mungkin dia tidak mampu beli buku teks ini, kami ada buku teks yang boleh dipinjamkan lah. Jadi yang penting pelajar itu kena belajar bersungguh-sungguh lah. Empat ini adalah satu subjek walaupun dia tidak mempengaruhi kemahiran kamu ataupun kursus yang kamu belajar kimpalan, tetapi cikgu tidak harap kamu tidak harapkan kamu gagal lah. Sekurang-kurangnya dapat skor A begitu ataupun sekurang-kurangnya dapat B supaya kita nampak itu keputusan lagi cemerlang lah. Begitu. Walaupun dia mempengaruhi, tetapi saya sebagai pensyarah akademik mengharapkan satu perubahan lah yang berkesan dalam akademik lah. Jadi kami memang harapkan pelajar dapat A ataupun B ataupun sebaik-baiknya A dan B lah kita lihat dalam akademik lah. Last, Mr. Chong nak tanya, untuk subjek matematik ni memang totally berbeza dengan matematik form 4, form 5 di SMK Sebab saya rasa SMK punya matematik tu macam nak bunuh anak-anak je dia punya otak tu. So memang Betul. betul. Matematik di kolej ni tidak akan membunuh minat anak-anak pada matematik ya? Jadi untuk 30% buku teks dalam akademik. Hello. Ya, saya jawab puan dulu maaf. Okey, saya jawab dulu. Okey, jadi kan untuk akademik akademik dari segi matematik lah, dia tidak akan macam mana, dia tidak levelnya tidak macam sekolah biasalah. Dia hanya pilih tajuk-tajuk yang bersesuaian dengan kimpalan lah. Dan di samping itu kami cikgu-cikgu tu akan sentiasa membantulah dari segi latihan. Okay, kelas kami dalam 1 jam tu kami akan membantulah sebab 1 minggu mungkin ada 2 kelas. Satu kelas tu dalam 1 jam lah. Setiap kelas tu kami jalankan dalam 1 jam lah. Jadi dalam 1 jam tu kami akan bagi latihan lah. Dan latihan itu kami akan pastikan pelajar mampu buat dalam tahap mereka. Okay, dan kami akan membantu sedaya upaya untuk meluluskan pelajar itu. Kecuali kalau pelajar itu sangat malas, itu kami tidak boleh bantulah. So, selama saya mengajar ini, saya memang sentiasa membantu pelajar saya lah sehingga luluslah. Dan kalau mereka malas ataupun tidak mau buat, itu memang saya sebagai pensyarah tidak mampulah. Yang penting pelajar itu ikut arahan dan selesaikan tugasan. Bagi saya mereka tidak akan gagal lah. Tiada istilah gagal lah dalam mata pelajaran empat lah. Jadi kalau untuk buku teks dari sekolah lama kami mau bagi balik kah tu buku teks? Ya, dia kena bagi balik lah. Buku teks tingkatan buku teks yang kamu guna di sekolah biasa tu tidak ada tidak sama dengan buku teks yang di KB. Dia berlainan sebab dia empat. Dia aras kemahiran. Kalau yang di sekolah biasa tu dia standard lah. Standard matematik, sains ataupun bahasa Melayu lah. Dia adalah standard lah. Jadi kalau empat tu dia ada sukatan sendiri. Ada syllabus sendiri lah. Kalau kita guna di sini memang di KB College Vocational memang dia sesuai lah. Gitu. Okay, harap menjawab soalan. Okey, ada persoalan lagi? Ada persoalan? Okay, tentang buku teks tu cikgu tambahlah untuk kemahiran untuk kimpalan untuk di bengkel dia ada buku teks. Okay, apa-apa nota akan diberikan oleh guru antara melalui slide. Okay, kamu boleh tengok di handphone atau di laptop ataupun secara hard copy akan ditolong photostat oleh guru-guru lah.
Jadi jangan risau tentang buku, kamu beli ke buku rujukan, buku tambahan, tidak payah. Kan tidak payah. Kamu fokus kepada bengkel saja. Dan juga saya mau tekankan juga kepada semua pelajar, tolong jangan anggap akademik itu tidak penting. Oke, tolong jangan anggap akademik itu tidak penting sebab kesilapan pelajar kita sebelum ini, dorang fokus kepada kemahiran, dorang tidak pentingkan itu akademik. Itu adalah salah, kan? Matematik itu sangat penting sebagai welder, kan? Macam mana kita mau ukur, kalau kita mau ukur pun tidak pandai, kan? Kita mau welding, oke, kita mau welding ini, macam mana kita mau buat kalau mengira pun tidak pandai. Jadi dia adalah sama. Kemahiran penting, akademik pun penting, kena jalan seiring. Jadi tolong bila masuk nih jangan anggap oke, langsung aku belajar welding, aku mau hands on saja, aku tidak mau belajar apa-apa. Tidak, itu adalah mindset yang salah, kan? Kamu perlu juga belajar yang lain-lain dan pastikan semua lulus, kan? Lulus kompeten, jadi kamu boleh jadi pekerja yang baiklah selepas ini. Oke, rasanya kita pun ambil masa yang lama. Oke, mungkin 30 saat. Ada apa-apa lagi? Soalan-soalan yang masih ada di pikiran ibu-ibu ataupun pelajar? Oke, saya anggap tidak masalah. Jadi ada apa-apa masalah, tolong respon dalam grup ataupun PM saya atau Cikgu Chong. Oke, boleh PM. Oke, dan saya harap saya akan berjumpa dengan anak-anak pelajar nih semua pada 7 April. Oke, saya dan Cikgu Chong akan menunggu di KB lah untuk pendaftaran kamu. Dan semoga semua berjalan dengan lancar. Oke, kalau tidak apa-apa, di sini saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Oke, Puan, terima kasih semua. Kita boleh live lah.